Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 15,825 kes setelah 28 kes baharu dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 24 daripada kes tersebut adalah kes tempatan manakala 4 kes import. Sementara itu, 3,369 ujian makmal dilaksanakan, manakala kadar kes positif 0.8%. 330 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 7 kes sembuh dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,393. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 9.2%. Sehingga 13 Januari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.7%. Untuk 2 dos vaksin 93.7%, sementara 31.8% bagi penerima 3 dos vaksin. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari pukul 10 malam hingga 4 pagi, tiada pelanggaran arahan dicatatkan. 58 pegawai kanan dan pegawai angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB telah dinaikkan pangkat. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis kenaikan pangkat berlangsung di Mes Pegawai Brakas Garrison. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Sementara majlis kenaikan pangkat disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Datu Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Dua pegawai kanan dinaikkan ke pangkat Kenal Tetap dan 2 pegawai dinaikkan ke pangkat Pemangku Lieutenant Kenal. Manakala bagi para pegawai pangkat Major ke bawah, 11 pegawai dinaikkan ke pangkat Major atau Lieutenant Commander. Bagi Tentera Laut Diraja Brunei TLDB, seorang dinaikkan ke Pemangku Major, 35 pegawai dinaikkan ke pangkat Pemangku Kapten. Manakala Lieutenant TLDB, 5 pegawai dinaikkan ke pangkat Pemangku Kapten dan 2 pegawai ditauliah khas ke pangkat Lieutenant atau Lieutenant Madya TLDB. Pengiran Datu Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pengiran Haji Abdul Hamid dinobatkan sebagai pemenang dalam kempen Anugerah Aspirasi 3 Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dengan membawa pulang hadiah berjumlah RM250,000. Majlis penyampaian hadiah utama aspirasi 3 BIBD itu berlangsung kemarin di Bangunan Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei di Ibu Negara. Hadiah-hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Bank Islam Brunei Darussalam. 5 pemenang membawa pulang hadiah bernilai RM10,000, manakala 15 pemenang bulanan masing-masing membawa pulang hadiah RM1,000. Pada awal Disember 2021, 20 orang pemenang bulanan menerima hadiah RM1,000. Aspirasi BIBD diperkenalkan pada tahun 2018 bagi menyokong objektif Brunei Darussalam Central Bank BDCB dalam mempromosikan kemahiran pengurusan kewangan dan memupuk disiplin menabung dalam kalangan rakyat di negara ini.
Keamanan dan kesejahteraan adalah nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang amat berharga. Dengan keamanan dan kesejahteraan, agama dapat dipelihara, kemajuan dapat dijana dan keselamatan dapat dirasa. Agama Islam sangat mementingkan keamanan, kesejahteraan dan keharmonian dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Pasukan polis di Raja Brunei antara agensi keselamatan kerajaan yang diamanahkan dan dipertanggungjawabkan selaku tonggak utama untuk menegakkan keamanan, kesejahteraan dan keharmonian berkeluarga serta bermasyarakat dan bernegara. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Mensyukuri Nikmat Keamanan dan Kesejahteraan. Sebagaimana yang kita maklum bahawa pada 1 Januari yang lalu genaplah 101 tahun usia pasukan polis di Raja Brunei. Pasukan polis di Raja Brunei merupakan antara agensi yang tertua di negara ini. Di sepanjang penubuhannya, tahun demi tahun, pasukan polis di Raja Brunei telah banyak menempuhi pelbagai cabaran dan dugaan dalam membenteras pelbagai jenis jenayah yang berupa tradisional dan bukan tradisional, di samping ancaman cyber dan sebagainya. Sungguh pun menghadapi cabaran-cabaran dan dugaan-dugaan berkenaan demi menanai amanah dan kepercayaan yang diberikan kerajaan dan masyarakat, pihak polis sentiasa bersiap sedia berkhidmat untuk masyarakat secara berterusan setiap hari demi untuk memertabatkan kedaulatan negara, memperkasa kestabilan, pembangunan serta pertumbuhan sosioekonomi dari segala ancaman yang boleh menggugat keselamatan masyarakat dan negara. Kerjasama dan kesepakatan yang padu antara pasukan polis dan agensi-agensi penguatkuasaan keselamatan, pihak-pihak yang berkepentingan dan kerjasama daripada masyarakat adalah sangat-sangat diharapkan. Kita selaku rakyat dan penduduk di negara ini hendaklah sama-sama berganding bahu dan membantu pihak polis dalam membenteras jenayah, iaitu dengan memberi maklumat kepada pihak polis mengenai kegiatan jenayah demi mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara yang kita cintai ini. Bertanggungjawab, amanah dan kepercayaan yang telah diberikan sebagai teladan dan pembimbing bukan sahaja kepada anggota bawahan ataupun mereka yang dipimpin, malah juga menjadi role model kepada masyarakat umum adalah ciri-ciri yang perlu ada dalam diri setiap pegawai tentera. Justru itu, kejayaan menamatkan latihan sangat besar ertinya kepada masa depan bangsa dan bagi kesinambungan pertahanan dan keselamatan negara. Pegawai-pegawai tentera yang baharu ditauliahkan menyifatkan latihan intensif ketenteraan memberi kesan yang besar dan mendalam sehingga mampu merubah kepribadian masing-masing untuk menjadi lebih bertanggungjawab. 51 minggu dalam latihan ketenteraan menguji ketahanan dan keupayaan mental dan fizikal para pegawai kadet. Para pegawai kadet disiapkan dengan kewaspadaan menghadapi cabaran dan keperkasaan diri selaku wira negara. Menurut beberapa pegawai tentera, meskipun mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeza, namun ia tidak menghalang mereka untuk menceburi bidang ketenteraan. Cabarannya memang akan ada cabaran, tidak dinafikanlah. Macam kalau bidang ketenteraan ini, ia memang yang berbentuk fizikal dan juga mental. Jadinya sebagai pegawai kadet masa itu, kita ini dilatih untuk menjadi seorang pegawai yang ada ability untuk menjadi seorang pemimpin. Dan secara fizikal kami dilatih untuk menjadi seorang yang tahan daya fizikalnya.
Macam saya sendiri, alhamdulillah, contohnya saja yang paling ketara, saya berlari daripada 18 minit jadi masa ini 8 minit saja. Contoh, macam ia punya latihan yang disertakan dalam sekolah pegawai kadet punya training course ini, alhamdulillah berbaloi lah. Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ini boleh membangunkan kami dari segi profesional dan juga secara personal melalui kepelbagaian kemahiran yang boleh diajar melalui latihan kami. Dan alhamdulillah menjadi seorang tentera dalam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ini yang melatih kami untuk menjadi seorang yang lebih berdisiplin, menjadi seorang yang lebih peka kepada detail dan menjadi seorang yang ingin berbakti. Mostly kalau physical activity yang kami buat di luar, especially during the COVID times ini, are quite challenging lah. As you know, we have to jaga juga kami punya SOP, memakai mask apa sambil juga exercise. Itu menguatkan lagi kami punya disiplin, kami punya commitment, and it actually really builds us to be a lieutenant. Stok bekalan darah di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan tabung-tabung darah di kesemua hospital daerah pada tahap yang rendah. Justru Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai untuk sama-sama membantu usaha Pusat Pendermaan Darah dalam meningkatkan stok bekalan darah di negara ini. Orang ramai boleh berkunjung ke Pusat Pendermaan Darah atau tabung-tabung darah berdekatan untuk menderma darah. Waktu operasi bagi perkhidmatan pendermaan darah di semua pusat pendermaan darah setiap Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha 8 hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 4 petang. Tabung darah Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait 8 hingga 11.30 pagi dan 1.45 hingga 3.30 petang. Tabung darah Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Daerah Temburong 9 hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 3.30 petang. Pada masa yang sama, orang ramai juga boleh menderma darah dalam kempen derma darah bergerak. Tempahan slot boleh dibuat melalui aplikasi BloodCard. Maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah melalui talian 224-2424, sambungan 6001 atau 6002 atau WhatsApp 737-5745. Keputusan peperiksaan pemilihan calon ke Sekolah Arab tahun 2021 telah dikeluarkan. Bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam selaku urus setia Lembaga Peperiksaan Pelajaran Agama Brunei dalam siaran medianya memaklumkan perkara tersebut. 754 orang dari 2,386 orang calon yang menduduki peperiksaan PCKSA atau 31.60% lulus dan akan mengikuti pengajian tahun 5 di sekolah-sekolah Arab yang berkenaan bagi sesi pengambilan tahun 2022. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 0.14% dari pencapaian tahun 2020. Guru-guru besar sekolah agama yang berkenaan hendaklah mengambil keputusan calon bagi sekolah masing-masing pada hari ini 15 Januari 2022 di Pejabat Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Bangunan Kementerian Hal Ehwal Agama bermula pukul 3 petang. Ibu bapa atau penjaga calon boleh menghubungi pihak sekolah untuk mengetahui keputusan anak masing-masing.
Ibu bapa atau penjaga bagi calon-calon yang lulus dalam peperiksaan tersebut boleh mengambil borang pendaftaran kemasukan ke sekolah Arab bagi lelaki dan perempuan di daerah Brunei dan Muara ialah di Sekolah Arab Sultan Haji Hassan Bolkiah dan Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan. Bagi sekolah Arab lelaki dan perempuan di daerah Tutong, borang boleh diambil di Mahat Islam Brunei, manakala sekolah Arab lelaki dan perempuan bagi daerah Belait pula di Sekolah Arab Belait dan bagi sekolah Arab lelaki dan perempuan bagi daerah Temburong, borang berkenaan boleh diambil di Sekolah Arab Temburong. Borang boleh diambil mulai hari Isnin 17 Januari dari 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 2 petang hingga 4 petang. Borang hendaklah dikembalikan tidak lewat pada hari Selasa 25 Januari. Ibu bapa atau penjaga pelajar dari Sekolah Al-Falah hendaklah mengambil borang pendaftaran kemasukan ke Sekolah Arab di Sekolah Al-Falah Sungai Akar bermula hari Isnin 17 Januari 2022 dan mengembalikan semula borang tersebut ke Sekolah Al-Falah Sungai Akar tidak lewat hari Selasa 25 Januari. Ibu bapa atau penjaga calon-calon peperiksaan yang ingin mendaftar untuk mendapatkan keputusan peperiksaan melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS boleh berbuat demikian menggunakan telefon bimbit dengan menaip KHEU jarak REG, nombor pusat peperiksaan, jarak, nombor indeks calon dan hantar ke 8885555 bagi pelanggan DST dan 38666 bagi pelanggan progresif. Keputusan peperiksaan SMS hanya akan dihantar kepada pelanggan yang berdaftar setelah keputusan peperiksaan dikeluarkan. Pelanggan akan dikenakan caj bayaran RM1 bagi setiap keputusan peperiksaan SMS yang diterima.